seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah seorang yang sangat banyak periwayatan hadis daripadanya, ya, lantaran dia sendiri berdoa, ya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika dia kata, ya Rasulullah, aku dengar banyak apa yang kau sampaikan, tapi kadang-kadang aku terlupa. Ya, maka doakanlah untukku dengan suatu doa yang aku tidak akan melupakan lagi sampai bila-bila apa yang kau sampaikan. Ya, maka Nabi minta sorban Abu Hurairah dibentangkan lalu didoakan, ya, lalu dipakaikan sorban itu kepada Abu Hurairah, lalu ia berkata, bermula dari saat itu aku tidak lagi melupakan apa saja yang Nabi SAW sebutkan, ya, dari hadis. Ya, itu kita panggil, ya, sahabat yang dhabit aqli lah, ya, dhabit aqli. Maknanya yang sangat kuat hafazannya. Dhabit ni maknanya yang tepat, ya, yang kuat, ya, dari segi keupayaan dia itu untuk mengingat kalam-kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada yang jenis yang kedua seperti Abdullah bin Amr bin Al-As ini, iaitu dhabit kitabi. Mana dia juga sangat mahir dalam mengingati apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam bentuk penulisan. Ya. Jadi ada dhabit hifzi ataupun dhabit aqli, ya, yang mana tepat penghafazannya seperti Abu Hurairah, dan ada pula yang tepat penulisannya. Mana orang yang ibarat kata zaman nyari pakai teringkas lah, ya, bukan nyari ni dulunya kan. Sekarang tak jumpa dah teringkas-teringkas ni. Saya banyak jumpa wartawan pun dia pun tulis hampir penuh juga lah, ya. Contoh-contoh ini dia faham sini, tapi tak sampai ilmu teringkas yang zaman 80-an, 90-an kan, wartawan tu siap kursus tu. Ilmu teringkas, tarik, dia tahu apa tu kan. Dia dah coding gitu, dia dah betul. Sampai saya pernah tengok lah sekitar tahun 80-an kursus teringkas ada kan. Nah, sekarang tak pernah dengar dia. Ya. Jadi maknanya Abdullah bin Amr bin Al-As ini adalah sebagai dhabit kita ni, ya. Dia memang suka, bukan Nabi suruh pun. Memang apa yang Rasulullah sampaikan hadis dia sampailah, catat tu. Nabi pun dari segi percakapan dia tak ada laju lah. Swiji cakap dia. Jadi senanglah, ya, para sahabat nak menulis. Dari hadis ini juga mungkin berlakunya larangan orang-orang Quraisy ni terhadap Abdullah bin Amr bin Al-As menulis hadis-hadis Nabi ni. Sebenarnya ada asasnya, ada asas. Tapi yang disebut dalam ni mungkin golongan-golongan yang lain lah, ya. Tapi kalau ada di kalangan Quraisy yang melarang sahabat tulis atas sebab Nabi kata tak boleh tulis, ada asasnya. Kerana di peringkat awal turunnya wahyu, ya. Mungkin kita dah sebutkan dalam kuliah yang lepas, ya. Di awal penurunan wahyu memang Nabi tak bawi sahabat tulis hadis. Yang Nabi sarankan, Nabi izinkan kepada sahabat hanya menulis Quran saja, ya. Bila wahyu turun, Nabi sebutkan Quran itu, maka ramailah, ya, di kalangan sahabat seperti Sayyidina Ali, ya, Zaid bin Sabit, ya, Muawiyah, ya, Ka'ab, ya, bin Ubay dan Muawiyah. Ini antara orang yang menjadi pencatat kepada ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW. Jadi ketika itu disebabkan oleh para sahabat ni belum pandai lagi nak differentiate, nak membezakan mana satu Quran, mana satu hadis, ya. Jadi sebab itu Nabi tak izinkan, jangan tulis daripadaku melainkan Quran. Maksud tu Nabi pun sebut, jangan kau ambil daripadaku, jangan ditulis melainkan Quran, ya.
Kita maklumlah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Quran itu Allah Taala kurniakan direct kepada dada Nabi, direct masuk ke dalam jantung Nabi. Ya, bahasa kita panggil hati Nabi, ya. Mana Nabi ni tidak melalui hafazan. Ya. Hadis ayat-ayat Quran ni Nabi tidak menghafaz. Ibarat zaman sekarang ni ibarat macam apa? Download lah, ya. Bahawa datangnya malaikat Jibril tu download Quran tu masuk ke dalam jantung Nabi. Ya, ataupun kita panggil hati lah, sebenarnya jantung, ya. Tak apalah, bahasa senang untuk hati lah. Dia masuk dalam hati Nabi. Jadi bila dah dimasukkan, Nabi langsung boleh baca. Tak payah nak dihafal, diulang-ulang, tak payah, ya. Memang dah dapat tu, ya. Ya. Dan kita pun maklum Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi membacanya memang Allah tidak mengizinkan Nabi membaca. Dari segi menulis pun Allah tidak mengizinkan, ya. Ini semua ada tujuan untuk mengelakkan apa? Tuduhan fitnah bahawa Nabi itu yang menulis Quran ataupun Nabi baca kitab Injil, Nabi baca kitab Taurat, Nabi baca kitab Zabur, maka dia translate dalam bahasa Arab, jadilah namanya Quran, ya. Jadi Allah mengetahui hal itu. Tuduhan seumpama itu akan dilemparkan kepada Rasulullah, maka Allah tidak mengizinkan Rasulullah membaca dan menulis, hanya menerima wahyu langsung ke dalam dadanya dan dibacakan dengan terang dan jelas. Jadi bila orang nak tuduh Muhammad yang tulis Quran, orang Arab Quraisy ni akan tolong bidaskan, ya, tolong bantahkan. Tak ada dah. Dan kerana Muhammad tu siapa? Dia daripada kecil mana? Tim baca mana? Tim tulis. Tiba-tiba datang Quran je ni, yang bahasanya begitu gini kan, yang begitu indah ni apa ni, dan tak percaya dia tulis dah. Dan tak percaya dia baca daripada kitab Taurat Injil. Nampak tak? Jadi orang Quraisy ni akan membela Nabi. Sekiranya ada yang menuduh Nabi ni curi, plagiat atau copy paste daripada kitab-kitab Taurat Injil, ya, kalau Nabi tu pandai baca, pandai tulis, mana fitnah tu loketlah kat Nabi. Ya. Tapi kalau Nabi ni memang tak reti baca, tak reti tulis, bukan pasal tak boleh, boleh. Tapi Allah tak mengizinkan, tak dicenderungkan ke arah itu. Ya. Cuma Allah beri Nabi ni duduk di kampung Bani Sa'ad, di rumah Halimah, ya. Halimah As-Sa'diyah tu nama kampung, ya. Maka diizinkan belajar bahasa saja, belajar bercakap saja, ya. Bahasa Arab yang Nabi belajar di kampung Sa'ad bin Bakar ini, di rumah Halimah ini, bahasa Arab yang grade A lah, A++-nya, ya. Kira kalau orang Malaysia ni bahasa apa? Bahasa kena kata bahasa Kuala Lumpur yang terbaik pun dah rusak dah, kan. Bahasa Kuala Lumpur kata, kau dah try test tu, dah cuba try test tu, tiga-tiga tu, kan. Apa mah ini rosak mah, kan, ada orang Cina lah, ya. Ada lagi lah hilek-hilek kan, bahasa Melayu lah, mana orang Kuala Lumpur ni dah gabung semua bahasa. Jadi dia tak berapa pure lah bahasa Melayu Kuala Lumpur ni, ya. Mungkin Johor macam tu kan, bahasa Melayu Johor, yang dikira sebagai boleh pakai lagi lah, maknanya dari segi ke apa ni, keaslian bahasa Melayu tu kira style Johor lah, gitu kan, ya. Kalau Kelantan tu dah, ya, pakai gapo. Terengganu buat gamuk, buat gamuk. Dengan ni apa Pahang, ya, Kedah, Kelantan semua dah lari lah, tiun dia tu, slang dia tu dah lari jauh. Tapi kalau Johor, itulah boleh kalau diistilahkan, kalau dibayangkan Nabi itu membesar di Johor lah, gitu, ya. Kalau konteks negara kita lah, Nabi itu seolah macam dibesarkan di Johor, dapat bahasa Arab tu yang pure, ya. Macam di kampung apa ni, Sa'ad bin Bakar tu, di situlah, ya, Nabi hanya diberikan Allah Ta'ala kemahiran dalam berbicara saja. Tapi dari segi membaca, menulis, sengaja Allah tidak izinkan. Itulah tujuan untuk mengelakkan dituduh Nabi baca, curi, copy paste, ya, daripada kitab Taurat Injil, Nabi karang balik dalam bahasa Arab. Jadi tuduhan itu tak loket, ya. Jadi
tadi, bila wahyu diturunkan, maka Nabi baca saja, maka sahabat tadilah yang tulis. Tetapi setelah berlalunya beberapa tempoh masa, ya, dari sahabat ni dah boleh bezakan. Bila Nabi sebut ni gaya bahasa Quran ni, bila sebut sekali ni, ini hadis ni, nampak? Ya, jadi siapa-siapa yang belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis boleh. Walaupun dia tu bukanlah dapat kenal dengan tepat, tetapi seimbas lalu kalau dengar tu, ini Quran ni, ya, dengar ni hadis. Dia gaya bahasa dia lain, walaupun dia bahasa Arab, ya. Tetapi kalau kita, contohnya saya kadang baca doa kan, baca doa yang Darussyifaa ke apa, ya, dia campur-campur tu, ada yang doa daripada Quran, ada doa daripada Nabi. Tapi bila baca doa tu memang rasa ini bukan Quran, ini hadis. Ataupun doa-doa yang dibaca oleh ulama, kita boleh rasalah beza dia tu. Sebab bahasa Quran ni lain. Dia punya air tu, kita baca sadaq aja, itulah. Kalau bahasa manusia ni kita baca tu macam paweh sikit. Itulah, ya. Kalau ulama membaca Quran dengan baca hadis, kita boleh nampaklah tu. Jadi itulah di zaman sahabat, peringkat awal disebabkan sahabat ni belum biasa lagi nak beza, maka ketika itu Nabi hanya mengizinkan menulis Quran saja. Ya. Jadi bila lama kelamaan, mungkin dah 5-6 tahun sahabat ni dah lazim dah dengar, ya, dah dapat dah tune mana Quran dan hadis, barulah datang keizinan ni. Ya, mana hadis ini, ya, hadis ini yang mengizinkan, bahkan Nabi pun menyuruh Abdullah bin Amr bin Al-As ini tulis, adalah ketika sahabat telah pun memahami, ya, akan perbezaan bahasa Quran dan juga bahasa hadis, ya. Cuma dalam hadis ini diceritakan bahawa orang-orang Quraisy melarang aku daripada demikian itu adalah kerana berkata, apakah engkau menulis segala sesuatu yang diucapkan Rasulullah SAW sedangkan beliau adalah seorang manusia biasa yang bercakap-cakap dalam keadaan redha dan marah. Ya. Ini kata-kata orang Quraisy yang tak faham, mungkin yang belum Islam lagi, ya, yang tidak memahami, mungkin mereka belum dengar lagi ayat Quran yang mengatakan apa, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, tidaklah Nabi Muhammad itu berkata-kata melalui hawa nafsunya, tetapi apa yang diperkatakan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, ya. Jadi Nabi ini apa saja yang keluar daripada mulutnya itu semuanya adalah wahyu, ya. Wahyu dalam bentuk Quran, iaitu setiap kata dan makna datang dari Allah, ataupun datang dari segi makna lafaz daripada Nabi jadi hadis qudsi, ataupun datang makna dan juga lafaz datang daripada Nabi tetapi ilhamnya, ya, kalau boleh kita kata ilhamnya daripada Allah, maka pun hadis juga, ya, itu pun juga adalah datang dari Allah juga. Boleh mana? Ya, jadi kalau dari segi apa yang keluar daripada mulut Nabi itu ada 3 kategori. Yang pertama Quran. Quran ni makna pun dari Allah, lafaz pun daripada Allah. Nabi tak boleh buat sendiri tu. Apa yang Allah sebut alif lam mim lah. Zalikal kitabul la raiba fihi, itulah juga disebut. Okey, itu namanya Al-Quran. Level yang kedua, makna daripada Allah, mana Allah ilhamkan makna. Kau cerita Muhammad hal ni. Ya, kau kata kat Allah berfirman begini, tapi lafaznya Nabi sebut sendiri. Yang penting maksud tu sampai. Itu hadis qudsi namanya. Ya. Yang jenis ketiga, kalau boleh kita katakan bukan wahyu tapi ilham. Ya, kan cakap wahyu kan dah jadi hadis qudsi, takut tak dapat beza. Jadi ilham, Nabi ni terasa nak cakap sesuatu. Ya, maka Nabi sebut. Yang zahirnya macam Nabi sendiri yang cakap pada tu, tetapi hakikatnya wahyu ataupun ilham itu datang dari Allah juga. Faham tak? Ibarat kata Nabi ni semua yang keluar daripada mulut dia adalah datang daripada wahyu. Sama ada levelnya nombor 1 jadi Quran, level nombor 2 jadi hadis qudsi, level nombor 3 jadi hadis. Ya. Jadi itu.
Ya, itu kalau nak didetailkan tu kena tengok dalam bab ulum Quran, ulum hadis lah ya, baru kita dapat faham dengan mendalam sikit lah ya. Tapi nak ceritanya bahawa orang Arab Quraisy tak faham, dia kata apa kau nulis ya yang Muhammad tu sebut ya oleh Rasulullah ni. Dia ni kan orang, kadang-kadang dia ada marah ya. Kadang-kadang dia tenang, kadang-kadang mungkin dia sedih kan. Maknanya dia manusia biasa, jadi apa yang dia cakap tu belum tentu betul lagi. Ni kata orang Quraisy ya. Tapi hakikatnya sebenarnya semua yang terlafaz oleh Nabi Allah wahyu, baik sama ada marah, sama ada dalam tenang, dalam sedih, pun sebenarnya dari Allah juga. Ya. Jadi dalil, bukan dalil, ungkapan seumpama inilah yang digunakan oleh orang-orang sekarang yang kita gelar sebagai anti hadis. Dulu kan yang diketuakan oleh siapa? Kasim Ahmad. Ya. Kasim Ahmad. Dia ni kira bapa anti hadis di Malaysia lah ya. Dikenali dia tu dengan golongan anti hadis. Ataupun ada yang menyebut dengan Jamaah Al-Quran. Ya, satu ketika dulu. Ini golongan yang hanya berpegang kepada Quran saja. Mereka memberi alasan bahawa hadis itu sendiri pun tak boleh kita pegang pasal Nabi itu manusia. Tak lekang daripada tersalah, terlupa. Ya. Dan dia tu manusia biasa juga. Ada tadi sama lagi. Ada tanda marah, ada tanda ini, kita tak boleh bergantung dengan hadis. Kita kena bergantung Quran saja. Kan? Jadi itu golongan anti hadis. Mereka sebenarnya pun kalau betul mereka tu ahli Quran, jamaah Al-Quran, yang ikut Quran, Quran pun sebut. Ya. Tadi wa ma yantiqu anil hawa, Muhammad ni bila bercakap bukan nafsu dia. In wa illa wahyuha. Jadi kalau gantungkan ke ayat tu pun golongan anti hadis ni pun kira salah tindakan mereka tu. Allah sendiri recognize Muhammad ni bila bercakap bukan daripada kehendak ada, wahyu Allah juga. Kan? Ati Allah wa ati Rasul, banyak juga ayat-ayat tu. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah kan? Banyak ayat-ayat yang menunjukkan perlunya mengambil hadis ya sebagai sandaran pegangan kita untuk mentafsirkan Quran atau sandaran kedua lepas Al-Quran. Ya. Tak boleh bergantung penuh pada Quran semata-mata. Sebab tu Nabi sebut taraktu fikum amrain. Nabi sebut aku tinggal dua perkara kan. Ya, ma in tamassaktum bima lan tadillu abada. Pegang dua ni takkan selesai, Quran hadis. Nabi pun sebut benda tu. Ya. Kalau bergantung pada Quran saja kita ni sampai sudah tak boleh nak sembahyang. Ya. Dalam sembahyang, dalam Quran cerita bab sembahyang yang ada rukuk dan sujudnya. Qiyam tak ada, iktidal tak ada. Tahiyat awal, tahiyat akhir tak ada. Nak sembahyang je. Tiba-tiba tu rukuk aja. Warka'u ma'ar raki'in. Ya. Angkat takbir pun tak ada, berdiri dah rukuk. Tunggu lama sikit terus sujud. Ya. Itulah kalau ikutkan cara sembahyang dalam Quran, rukuk sujud je. Ya. Jadi sebab itu yang menjelaskan ialah hadis. Ya. Yang Nabi ajar sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kau tengok aku sembahyang. Bermula daripada qiyamnya, niatnya, kata takbir terang, semualah sampailah habis. Semua tu diungkapkan melihat hadis. Quran ni memberi dia punya panduan dasar saja. Ya. Jadi balik kepada cerita tadi. Jadi disebabkan kata-kata orang Quraisy tadi, Abdullah bin Amr bin As ni pun termakan jugalah ya dengan kata-kata Quraisy tu. Sejak daripada tu kata dia, aku tak tulis dah. Tak tahu dah berapa lama kan. Rugilah. Makna sepanjang katalah setahun lah dia berhenti menulis tu. Berapa banyak mutiara kata Rasulullah yang diungkapkan tak dapat dicatat. Tapi mujur alhamdulillah ada sahabat yang menghafal kan. Abu Hurairah mungkin tu boleh cover. Ya, tapi mungkin ada ketikanya Abu Hurairah tak datang. Abdullah bin Amr bin As seorang saja ada. Jadi ketika zaman dia tak tulis ni rugilah. Ya. Banyaklah perkara-perkara yang tak tersampai kat kita kan.
tapi kita yakinlah sudah pasti Allah akan memelihara syariat itu. Ya, setiap kali ada yang kurang, contohnya pakar nulis tak ada, yang pakar menghafal ada. Pakar menghafal tak ada, pakar nulis ada. Sentiasa ada. Sebab ni ilmu ini agama Allah kan. Jadi Allah sendiri yang akan jaga. InsyaAllah ada tak terlepas nak ya. Jadi dari satu segi rugilah pasal dari segi penulisan itu lebih tepat ya berbanding dengan hafazan. Sebab hafazan ni ada kemungkinan terlajak juga satu dua perkataan tertukar kan. Tapi kalau tulisan ni dia tepatlah macam mana ditulis macam itulah dibaca. Ya. Sebab tu tulisan tu lebih boleh menjadi sandaran ya. Jadi kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku pun tak menulislah lagi sampailah beberapa ketika, maka aku jumpa Rasulullah, aku tanya Rasulullah, itu saya dulu rajin menulis apa yang Rasulullah sebut, saya selalu tulis. Tapi ada orang Quraisy kabur kata, engkau ni wahai Rasulullah adalah seorang manusia biasa, ada kalau kau marah, ada kalau kau sedih, ada kalau kau tenang. Mana perangai macam orang biasa. Jadi kata-kata tu mana tak perlu ditulis lah, macam itulah ya. Maka bila Nabi dengar apa yang disebut oleh Abdullah bin Amr bin Al-As itu, Nabi tunjuk ke mulut dia. Kau tahu tak? Dan ni apa yang keluar dari mulut dia ni semuanya yang benar daripada Allah. Ya, macam itulah ya. Semuanya ilham kau, wahyu kau datang langsung dari Allah. Ya, tulis. Ya, kata tulis. Ya, jangan kau kata jangan ragu-ragu, tulis. Ya, itulah ya. Jadi tulislah olehmu apa-apa yang aku katakan. Maka perintah itu datangnya setelah zaman sahabat sudah dapat bezakan manakah satu bunyi ayat itu Quran, mana satukah ayat itu adalah hadis. Ya. Jadi nak ceritanya betapa pentingnya penulisan, ya, menulis, ya. Ini nak menggalakkan kita dari segi kita menuntut ilmu macam ni, kena tulislah, ambil, ya, poin-poin tu. Ada jenis yang, ialah kalau datang kuliah ni bawa buku nota, bawa beli buku, ya. Lebihnya ke orang mencatat ni dia lebih ingatlah sikit, ya. Banding tuan-tuan yang tak bawa buku ni tiap Abu Hurairah lah semua kan. Dah dibacakan doa dari Nabi, dah pakai slogan tu tak lupa dah kan. Ya, ini semua Abu Hurairah. Yang ada buku ni mungkin Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Ya, jadi mana buku tu berconteng kalau orang yang belajar tu macam saya ni memang jenis saya ni jenis Abu Hurairah jugalah. Kalau buku belajar semua bosan. Saya nak nyenteng. Ya. Tapi sebab lebih saya ni kuat pada pendengaran. Ya. Jadi kalau ilmu psikologi panggil Stephen tu, kalau yang saya ilmu Stephen panggil ya. Saya ni orang feeling. Orang feeling ni lebih pada mendengar. Tapi dengar tu dia dapat konsep cerita je lah, detail dia kurang lah. Ya. Mana kalau nak cerita balik apa yang kalau saya ni sebagai orang yang datang mendengar ceramah, walaupun saya tak tulis, kalau balik kan, cuba kau cerita balik ustaz tu ceramah apa, saya boleh cerita balik. Tapi detail hadis Abu Daud kau pun tak bersebut dah. Tapi secara umumnya orang boleh dapat balik. Apa kalau ceramah ni 100, saya boleh bawa balik 80%. Apa yang saya dengar tu copek kuat ingatan dia tu. Tapi tak lama lah 3 hari baru hilang lah. Ya. Tu. Ada orang yang jenis thinking ni ataupun sensing ni memang dia akan tulis. Habis contoh perkataan tu dibulatkan di apa makna ni sampai buat contoh kalau kita pinjam buku dan photostat lah. Mana boleh nak baca buku kau ni contohnya tu je ni ya. Kedua-dua tu bagus. Ya. Mana orang yang mencatat mengapa ni kan buku dia seorang tak faham. Bagi orang lain photostat memang paling betul ini kan. Jadi tu ambil ya catatan. Sebab Allah pun suruh kan, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam ya. Yang mengajar kamu dengan pena ya. Belajar ni membaca di samping mendengar menulis ya.
Jadi keterangan Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini walaupun seorang manusia, namun Allah telah berikan kepadanya beberapa keistimewaan. Di antaranya lah Nabi ini seorang yang maksum. Maksum ni mana terpelihara daripada dosa kecil, dosa besar. Ada yang mengatakan maksum maknanya terpelihara daripada dibunuh, ya, mati dibunuh. Itu pun ada juga maksud maksum. Sebab Nabi lain ramai yang mati dibunuh, ya. Contoh Nabi Zakaria mati dibunuh, Nabi Yahya mati dibunuh. Banyaklah Nabi Bani Israel ini banyak mati dibunuh. Tapi Nabi Muhammad SAW dia ni maksum, ya, terpelihara daripada mati dibunuh direct lah. Tapi sebenarnya Rasulullah pun sebenarnya mati dibunuh juga, tapi indirectly, ya. Nabi ini termakan racun yang dibagi oleh orang perempuan Yahudi, ya. Jadi beberapa minggu lepas dia kena racun tu, Rasulullah wafat, ya. Asbabnya, ya. Umur 60, umur putih 60 Nabi kita ni. Umur Islam 63. Kalau tuan-tuan yang umur 60 ni jangan berasa dia ada 3 tahun lagi. Tak ada 3 tahun lagi dah. Ada 63 lah tu. Bolehlah set kapan tu dia main kan. Siap-siap lah, ya. Umur 60 tu. 60 tu hakikat dari 63 lah, ya. Jadi Nabi seorang yang sehat kan. Nabi ajar betul-betul sehat. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang kan. Nabi tidur awal. Nabi ni berkudo lah dia, senaman berlari, berjogging, kadang-kadang berpajar-pajar dengan Sayyidina Aisyah. Mana dia ni sehat. Lawan bertumbuk pun dia menang kan. Lawan bergusti kan, bertinju ke apa, menang. Mana Nabi ni kuat, sehat. Tapi asbab nak buat mati tu, asbab nak buat wafat tu, itulah cerita dia. Perempuan Yahudi bagi Nabi racun. Beberapa ketika Rasulullah Rasulullah wafat, ya. Punca sebab kematian, ya. Jadi dari seginya Nabi ini seorang yang diberikan keistimewaan maksum dari, ya, maksum, terselamat daripada dosa, dosa kecil, dosa besar, ataupun setengah ulama mengatakan maksum daripada mati dibunuh direct. Mana kena tikam mati tu, ya, tu Nabi dipelihara, ya. Jadi tidak ada perbuatan ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak benar. Semua perkataan dan perbuatan Nabi adalah benar. Walaupun kita dengar tu macam tak benar, tapi benar. Benar, ya. Apa contohnya? Contohnya Nabi ini katalah semayang zuhur, ada satu ketika dia buat 2 rakaat saja. Lepas tu pergi duduk. Ya, duduk katalah dekat mihrab ni, habis semayang 2 rakaat, dia pun bersandar kat tepi ni. Itu kira-kira bersalah lah tu. Lepas tu zuhur 4 rakaat kan. Jadi sahabat tanya Rasulullah, hari ni solat dipasarkan ke? So Nabi bangkit balik, terus sambung ke depan 2 rakaat tu. Tak ada angkat takbir lain, bukan, tak ada niat lain, tak ada, sambung terus 2. Makna kesalahan itu sendiri pun adalah disengajakan oleh Allah. Mana? Walaupun zahir kita tengok macam Nabi itu yang tersilap, rupanya bukan tersilap. Allah sengaja menyilapkannya supaya menjadi pengajaran kepada kita. Kalau terlupa rakaat, orang tegur, sambung terus. Kita kalau jadi imam tak payah, minta maaf tuan-tuan, saya buat tadi terlupa. Jadi kita semayanglah semula 4 rakaat ya. Tak payah. Berdasarkan kisah itu jangan lebih 6 patah perkataan. Aqasarna ya Rasulullah. Apakah kita berqasar hari ini? Ya. Jadi mana makmum belakang boleh tanya, imam tak cukup rakaat. Imam pun tahuilah sambung 2 lagi. Kalau kurang 2, kurang 1, sambunglah. Jangan imam pusing belakang. Yoko. Dan Rasul dah macam ompek. Jangan di Yoko dan Rasul dah macam ompek. Dah lebih dah batal. Maksud tu memang kono niat semula, angkat takbir balik, sembahyang semula sampai rakaat. Ya. Jadi kalau tak berkata apa-apa, ya, mana ditegur dia orang boleh 6 patah walaupun cakap Melayu, boleh. Sambung dia terus. Ya, berapa yang kurang sambung, tak payah niat lain, apa kira macam sambung balik kan. Nampak? Jadi itu silap pada pandangan kita, tapi yang silap tu pun ibarat kata Allah yang menyilapkan supaya jadi iktibar. Ada ketika Nabi bangkit balik, ya, matahari dah terbit, Nabi bangkit, ada setengah riwayat Allah turunkan balik matahari tu. Ada setengah riwayat dibiarkan, Nabi tahu sembahyang subuh adaan bukan qadaan. Pasal tertidur itu tidak dikira.
Ya, tidak dikira bersalah. Mana solat bagi orang yang tidur adalah ketika bangkitnya. Mana kalau kita ni tak tahu, jangan sengaja tengok bola pukul 3 bangun subuh pukul 7.30 tu tak cira. Ni tidur macam biasa pukul 10 bangun. 10 malam tidur. Tapi dia kalau nak terkucil dah kerja kan. Terlajaklah itu 3 kali terkucil. Pukul 1 terkucil. Pukul 3 terkucil, pukul 4 terkucil, tidur balik pukul 7.30. Maka niat adaan ya pada waktu kita bangkit. Jangan Allah jatuh lopeh lah, tunggulah kejap lagi lah. Lepas zuhur kan ada kodok. Jangan. Tak payah. Tarawih ambil wudu, tarawih semayang, niat adaan juga. Walaupun lebih daripada waktu, kerana orang yang tertidur sadarnya itu adalah waktu. Dia sadar itu ketika itulah waktu solat baginya. Faham? Sebab itu jangan ditangguh-tangguh. Kalau kita terlajak apa pun, jangan terlupa. Zuhur tadi, sadar-sadar dah pukul 5 lah. Dia tak boleh zuhur lagi. Tahu habis wudu, niat adaan dia semayang. Pasal kita dilupakan. Bukan sengaja tinggal, bukan ada kita faham tu, tapi kita saja kan tak. Ini memang teringat waktu tu, tahu habis wudu tu. Niat adaan kan. Ya. Jadi nak cerita tu Nabi, semua perkataan perbuatan Nabi benar. Allah memelihara dia dari segala dosa, baik kecil baik besar. Sama ada belum jadi rasul kau, lepas jadi rasul kau, ya, Allah pelihara. Begitulah juga dengan nabi-nabi lainnya. Allah. Sama lagi. Sama juga isyunya memelihara ilmu dengan cara menulis. Mesti lagi hal menulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارزقنا ايمانا كاملا وارزقنا يقينا صادقا